Baik. Ada 5 hukum dalam Islam. Apa saja perbuatan kita dalam hukum fiqh itu ada 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Termasuk dalam soal perkataan kita. Setiap kali kita nak bercakap itu mesti ada 5 hukum. Baik, saya sedang bercakap kat depan ni. Apa hukum saya bercakap sekarang? Agak-agak. Haram ada? Tak. Sebab apa? Okey, cakap yang baik. Isinya nasihat. Dan kalau nasihat, dia termasuk dalam yang atas je lah. Maknanya sama ada yang wajib ataupun sunat. Agak-agak wajib ke sunat? Status dia gini. Nasihat itu statusnya sunat. Tapi dia boleh berubah menjadi wajib kalau diminta. Jadi kalau ada kawan kita minta nasihat kat kita, wajib kita bagi nasihat kat dia. Tak boleh kita jawab dengan mengatakan, alah, saya pun bukan baik sangat. Saya tak layak nak bagi nasihat kat awak. Saya pun tengah baiki diri lagi. Dosa. Jawapan tu nampak macam baik, tawaduk, tapi berdosa. Sebab kita tidak menunaikan hak saudara seagama kita yang minta untuk dinasihati. Jadi antara hak sesama Muslim ialah menasihati ketika diminta. Jadi bila dia minta untuk dinasihati, maka wajib untuk kita menasihati. Jadi status saya sekarang ni, disebabkan saya dipanggil ke sini, maka statusnya dah jadi wajib. Kalau tiba-tiba saya tolak tanpa uzur syar'i, saja-saja malas lah nak datang sini, nak tidur, kata contoh, ni memang waktu tidur saya, Qailullah kan. Selalu kuliah kat pejabat memang waktu Qailullah. Kalau tak ada kuliah kat pejabat, saya tidur. Memang waktu setengah jam sebelum zuhur, atau kadang 15 minit sebelum zuhur. Jadi kadang malas, kalau malas itu berdosa. Sebab dah diminta. Jadi tanggungjawab kita sama Muslim itu statusnya berubah. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak tahu perkataan, kata-kata kita itu baik atau tidak? Itu kaedahnya memang tak boleh tidak, kita mesti belajar. Sebab itu kalau nak jadi baik, memang kena menuntut ilmu. Tak boleh kita jadi baik kalau kita tak belajar. Yang akan jadi ialah kita jadi orang yang perasan baik. Itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Kita tak pernah datang majlis ilmu. Kita tak pernah belajar bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tak pernah belajar tentang hukum hakam, syariat. Tiba-tiba kita kata kita nak jadi orang baik. Maka yang akan terjadi adalah syaitan yang akan jadi guru, yang akan membimbing kita sehingga kita menyangka apa yang kita buat tu baik. Sebab itu Allah warning dalam surah Al-Baqarah bahawa ada banyak di kalangan manusia ini yang mana mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan kerosakan. Kita hati-hati. Kita ayat tu dia bagi tahu gini, ada dua bahagian dalam ayat tu. Satu bahagian, ada banyak manusia yang menyangka mereka sedang melakukan kebaikan. Baik, part pertama ialah kita menyangka kita tengah buat baik. Part kedua, bahagian kedua ialah sebenarnya mereka sedang melakukan kerosakan. Jadi bahagian kedua ialah sebenarnya kita tengah melakukan kerosakan. Baik, sekarang soalannya, agak-agak kita semua masuk tak part yang pertama? Kita menyangka bahawa kita sedang melakukan kebaikan. Masuk tak? Masuk? Siapa yang rasa dia tengah masuk kelas ajaran sesat sekarang? Kalau terasa macam tu, kena lari cepat-cepat, tak boleh masuk. Siapa yang rasa dia tengah, memang confirm aku tengah buat dosa sekarang ni. Ni duduk kat surau ni berdosa ni. Kalau confirm rasa itu dosa, kena pergi, kena tinggalkan. Jadi sekarang ni kita dah masuk dah bahagian pertama. Kita merasa kita tengah buat baik. Maka bila dah masuk bahagian pertama, tidak mustahil kita akan masuk bahagian kedua, iaitu sebenarnya kita sedang melakukan kerosakan. Macam mana nak tahu kita ni masuk dah dalam golongan kedua ni? Yang pertama kita dah masuk. Sebab confirm yang pertama dah masuk, maka selangkah lagi masuk golongan perasan. Perasan buat baik, tapi sebenarnya kita sedang melakukan kerosakan. Baik, ini ada kesinambungan dengan kata-kata ulama yang mengatakan bahawa orang yang beramal tanpa ilmu, maka sebenarnya dia lebih banyak membawa kerosakan berbanding kebaikan. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka sebenarnya dia lebih banyak melakukan kerosakan berbanding kebaikan. Jadi kuncinya apa tadi?
ilmu. Jadi macam mana kita boleh masuk part yang kedua kalau kita tak menuntut ilmu? Maksudnya tadi kita dah rasa kita tengah buat betul, kita tengah buat benda baik, kita dah rasa yang tu. Baik, macam mana tiba-tiba boleh tersilap sangka rupanya kita ni sebenarnya sedang buat benda-benda yang tak baik. Kita sebenarnya sedang merosakkan diri kita, merosakkan agama kita, merosakkan umat. Macam mana boleh terjerumus ke dalam golongan ni bila kita tak pernah datang kelas pengajian ilmu? Bukan takat kelas pengajian ilmu, kalau tengok YouTube pun tak pernah nak pilih channel-channel ilmu. Kalau TV pun, kalau nampak je cinta ilmu, terus tukar channel. Kan? Nampak je muka ustaz, ustazah, terus tukar. Kan? Kalau kita duduk dalam golongan tu, maknanya kita dah boleh masuk dalam golongan yang Allah warning, bahaya, bahawa kita sebenarnya tengah perasan kita tengah buat baik.